Assalamualaikum, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma iftah alaina abwaabal fahmi wal hikmata kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika wa ala ibadika salihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, insyaallah kita akan sambung sedikit berkaitan dengan pembelajaran as-sirah lisanati as-saniyah. Sirah lisanati as-saniyah. Kaifa Bagaimana kita dah tengok pada minggu lepas berkenaan dengan keadaan bangsa Arab itu sebelum hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dibangkitkan Nabi sebagai rasul, bagaimana keadaan mereka yang kita lihat ada beberapa ciri-ciri yang disebut sebelum itu sebagai ciri-ciri masyarakat yang dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang kita fahami ialah jahiliyah dari segi akhlak, jahiliyah dari segi akidah. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan tengok sedikit berkaitan dengan sambungan daripada tajuk yang telah pun dibincangkan pada sesi yang lepas. Hari ini kita nak tengok qabail al-Arab qabla bi'satin Nabi. Antara kabilah-kabilah. Jadi bagaimana kita nak mengenal sesuatu tempat tu, kita nak tahu ada beberapa kaum ataupun beberapa bangsa yang terdapat di Mekah ataupun di tanah Arab pada ketika itu. Okey. Baik. Yang lepas tu dah baca ke? Dah boleh buat. Cuma Ustaz mungkin untuk yang peringkat awal ni kita buat latihan yang mudah-mudah, salin baca kan. Dan sekiranya ada perkataan-perkataan yang perlu kita bincangkan, boleh PM terus kepada Ustaz. Boleh. Okey, insya-Allah kita tengok hari ni qabail. Qabailu al-Arabi qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh tengok dalam buku teks lah. Ni Ustaz ambil pun daripada buku teks. Qabail maksudnya kabilah-kabilah. Kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa yang ada di tanah Arab qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, kan? Okey. Baik, kita tengok. Qabailul Arab qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara asasnya ada beberapa yang utama. Qabailul Arabi fi asliha tanqasimu ila salasati aqsam. Dia secara asasnya ada tiga. Yang utamanya ada tiga. So maksud kata kalau banyak tu, sebenarnya dia berasal daripada tiga keluarga yang utama. Siapa dia tu? Jadi kita tengok terus. Okay, yang pertama al-Arabu al-Ba'idatu. Al-Arabu al-Ba'idatu. Secara kita faham ni secara ringkas lah. Sebab kita nak tahu, maksud kata dalam keturunan orang Arab tu ada kata bukan satu keturunan, satu keluarga. Jadi dia ada beberapa keluarga. Yang pertama al-Arabu al-Ba'idatu wa humul qudama. Yang ini keturunan ni yang dikatakan keturunan yang memang asal, memang daripada dulu, memang antara yang awal-awal lah. Antara yang awal yang duduk dekat tanah Arab tersebut. Memang keturunan dia tu memang asalnya. Kalau macam keturunan Nabi, nanti kita akan tengok bagaimana bermula daripada Nabi Ismail. Tapi kalau yang keturunan ni mungkin daripada awal, memang keturunannya dah duduk begitu lama sekali. Yang seterusnya al-Arabu al-Aribatu. Al-Qahtaniyatu. Faham yang tu je lah. Al-Arabu al-Aribah. Yang pertama tadi al-Arabu al-Ba'idatu. Mereka ni yang awal, kan? Mereka yang awal-awal asal. Kalau dituliskan tu orang kata zaman tak ada teknologi, tak ada apalah. Kosong-kosong aja. Yang kedua al-Arabu al-Aribatu. Al-Qahtaniyatu. Ini bangsa yang kedua. Dan seterusnya yang ketiga al-Arabu al-Musta'rabatu.
Okey, daripada sinilah adanya keturunan yang disebut sebagai Al-Adnaniyah. Al-Adnaniyah ni penting. Yang ni penting kita kena tahu kan. Daripada Arab Musta'rabah ni lah adanya keturunan Adnaniyah. Apa maksud dia? Kan Al-Adnaniyah ni nampak. Al-Adnaniyah ni lah ialah yang daripada keturunan ini adanya kabilah ataupun kaum yang disebut sebagai kaum Quraisy kan. Jadi siapa kaum Quraisy ni? Kaum Quraisy ni lah keturunan Nabi SAW. Tengok kita tengok yang bawah. Okey, yang pertama ni kan. Kita tengok yang sebelah pertama ni. Qabilatun minal qabaili al-adnaniyah. Quraisy ni adalah qabilah daripada qabail adnaniyah. Kan? Itu yang pertama. Salah satu daripada Adnaniyah ni yang masyhur, yang orang kata yang utama adalah Quraisy. Okey. Yang kedua, laha manzilatun rafi'atun baina qabaili al-arabi jami'an. Kedudukan, manzilah ni kedudukan, rafi'ah. Rafi'ah maksudnya apa? Tinggi. Baina di antara qabail Arab. Di antara kabilah-kabilah Arab ni, Quraisy ni mendapat kedudukan yang tinggi, dipandang tinggi, dipandang mulia. Bukan tinggi tu maksud kata duduk atas pokok. Bukan atas pokok, maksud kata mulia dari segi kedudukannya kan. Orang kata kedudukannya rendah, bukan duduk bawah meja. Tetapi tinggi dan rendah ni maksud kata kemuliaan, dipandang tinggi. Kalau nak jadi ketua, diutamakan kepada kaum Quraisy. Okey. Jadi yang seterusnya, hum yaskununa fil jaziratil arabiyyati. Mereka ni memang tinggal di semenanjung. Jazirah ni maksudnya semenanjung. Kalau kita semenanjung Malaysia, kan ni semenanjung Arab. Okey, mereka memang tinggal di sana. Dan seterusnya, faddalallahu Quraisyan ala sairil qabaili al-ukhra. Dan Allah memberikan kelebihan, Allah melebihkan, Allah memuliakan kaum Quraisy kan, daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi kenapa salah satunya? Salah satunya ialah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tengok balik kan, kita tengok balik. Okey, daripada Adnaniyah ni. Adnaniyah ni antara salah satu daripada tiga. Al-Arab Al-Ba'idah, Al-Arab Al-Aribah, Al-Arab Musta'rabah. Daripada Arab Musta'rabah ni ada Adnaniyah. Yang daripada Adnaniyah ni ada salah satu bangsanya ialah dipanggil sebagai Quraisy. Dan daripada Quraisy ni ialah apa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang muliakan kaum Quraisy ni. Kan kalau kita tengok masa peristiwa datangnya tentera bergajah, Ashabul Fil ila Makkah kan. Datangnya tentera Abraha nak untuhkan. Jadi pada ketika itu yang menjadi ketua ialah datuk baginda Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Dan dalam keadaan yang tenang, maka Abdul Muttalib ini dia mengatakan bahawa kepada Abraha supaya pulangkan haiwan ataupun ternakan diri dia. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Kaabah ini mempunyai Tuhan ataupun penjaganya kan. Jadi bila mana berlaku macam tu, maka salah satunya nak menunjukkan bahawa mereka ini beriman, mereka ini percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi akibat daripada datangnya unsur-unsur yang lain, datangnya orang kata apa, pengaruh-pengaruh daripada luar yang membawa ajaran menyembah berhala, maka makin lama makin mereka tinggalkan. Sebab itulah kita ni manusia kena sentiasa diingatkan kan. Sentiasa diingatkan dengan kebaikan, sentiasa diingatkan supaya berbuat baik kepada ibu bapa, mentaati Allah dan Rasul. Sentiasa kena mengingatkan. Kalau tak, makin lama kita akan terlupa kan. Makin lama kita lupa, kita tinggalkan ajaran yang telah pun kita ataupun keluarga ataupun datuk nenek kita dah amalkan, kita tinggalkan. Jadi
Kita tak nak macam tu. Kita kenal keturunan ni supaya kita tahu, oh asalnya kita ni memang keturunan yang bagaimana, kan. Jadi bila mana kita dah mengetahui asal keturunan kita, maka perlulah kita jaga. Jangan pula sampai kita dah apa yang diajarkan oleh ibu bapa kita, kan, dari segi akidah, dari segi amalan ibadah, semua tak kita teruskan. Janganlah jadi macam tu. Mudah-mudahan bila mana kita kenal, kita tahu mana yang datuk nenek kita dah ajarkan, ayah kita ajarkan, maka kita buatlah, kita laksanakan. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh di syurga nanti, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu saja untuk minggu ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.